Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya sedikit berkenaan dengan video berkenaan dengan Hamzah Zainuddin ni, yang mana pada saya ini adalah kisah perjalanan Perikatan Nasional sewaktu mereka mendirikan kerajaan langkah seretan mereka, dan hujah-hujah inilah dan cara inilah juga yang dibuat oleh Hamzah untuk mendapatkan sokongan, dan akhirnya kata-kata melompat. Dan inilah caranya yang Hamzah sendiri buat. Sebab itu dia boleh ulas dengan cara begini. Jom kita tonton. Ya, mula-mula dia kata nak jumpa. Ada yang setengah tu rasa macam, wah, baguslah kalau nak buat hotel di kawasan kita. Jumpa. Bila berjumpa, bukan cerita pasal hotel. Kita yang hormat. Cukuplah yang berman, rakyat lebih berusaha, bajet dah tak ada, rakyat nak gini. Jadi sokonglah Anwar, sokonglah BMX, sokong saja, dapatlah. Dah mula masuk bab itu. Dan akhirnya kata, apa lagi, rugi je kalau you join kita. Dah masuk nak join kita. Kita akan tentukan yang berhormat, kita tahu yang berhormat boleh gini. Boleh jadi ahli lembaga DLC, masuk dah bab DLC, dan ada kalau yang orang yang lebih lagi hebatnya, Muhammad dulu pernah jadi esko kerajaan negeri, pernah jadi gini pengurusi JLC. Kita rasa yang Muhammad, saya kalau yang Muhammad masuk, saya akan cadangkan supaya Muhammad sekurang-kurangnya jadi timbalan menteri atau menteri dalam masa apabila ada kabinet reshuffle nanti. Dah mula masuk ke situ pula. Dan kalau adalah yang setengah-setengah tu yang dalam keadaan terhimpit, kami tahu yang Muhammad, kami dengar cerita yang Muhammad ada hutang yang ni kita boleh selesai, Muhammad bantu. Inilah cerita-cerita yang timbul yang sebenarnya. Yang saya minta supaya cerita ni kita sebenarnya kalau tak tanya tadi, kita tak nak cakap, kita tak sebut pun. Sebab kita fikir perkara-perkara ini dan kita bincang sesama kita. Biarlah seseorang itu menjaga maruah dirinya. Tak perlu untuk kita bincangkan tentang perkara ini. Dia mesti tujuan apa pun mereka. Pada saya ya, kenyataan yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin ini adalah kerja dia sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, teliti dengan kenyataan yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin ni, PMX hari ini ada 147 kerusi. Dah cukup walaupun tidak 2/3. Jadi untuk apa PMX nak menarik sokongan daripada Perikatan Nasional yang ada hari ini? Tidak ada tujuannya. Dan pada saya, kepimpinan parti sendiri pun dalam Pakatan Harapan itu tidak bersetuju. Mereka-mereka ini nak jadi kata. Lebih baik mereka jadi pembangkang untuk mereka menjadi check and balance. Jadi hari ini, kalau dia nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim nak mengambil ahli-ahli parlimen mereka untuk dijadikan sebagai mencukupkan 2/3 majoriti, tak ada gunanya, tidak memberi manfaat apa-apa pun. Dan apa yang berlaku hari ini, Hamzah Zainuddin hanya cakap, kalau kita dengar apa yang dia ulas tadi, dia sendiri tahu Akta Lompat Parti itu berlaku, dan tidak boleh 4 orang ni nak masuk dalam kerajaan pun. Walaupun menyokong, dia boleh duduk di luar, tapi tak boleh duduk dengan mereka, kerana Akta Anti Lompat Parti itu telah menjelaskan hanya en bloc boleh masuk dalam kerajaan. Dan hari ini, untuk apa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ambil 4 orang ni juga sebenarnya? Dan kenapa kita perlu terdesak sehingga kan kita tawarkan jawatan-jawatan penting kepada mereka ini? Tidak memberi manfaat pun. Sedangkan yang ada hari ini pun kita tengok, menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencecah seperti mana mereka buat. Apa yang Hamzah cakap ni, dulu dia buat. Sebab itu dia nak cerita tentang GLC, ataupun kalau dia nak cerita yang lebih hebat lagi, kita akan tawarkan. Kalau mereka yang bekas-bekas adun ni, kita akan tawarkan. Buat apa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ambil bekas-bekas adun? Kalau betul pun nak ambil ahli parlimen yang ada. Tetapi ahli parlimen yang 4 orang ni pun kita tak perlukan. Jadi isu yang nak diceritakan oleh Hamzah Zainuddin ya, tak masuk akal. Sebaiknya Hamzah Zainuddin perlu membawa perkara apa? Perkara yang dia perlu bawa pada saya adalah bukti. Dan sebelum dia buat bukti itu, buat laporan polis. Kalau tak ada bukti, hanya cakap. Jadi hari ini jelaslah Hamzah Zainuddin berbohong. Daripada isu dia kata, kalau yang tinggi sikit, adun, ataupun mereka-mereka yang bekas adun, akan ditawarkan jawatan timbalan menteri dan menteri. Kawan-kawan ingat, nak ambil bekas adun ni, faedahnya apa? Adakah kalau ambil
bekas-bekas ahli parlimen, bekas-bekas adun ini akan menyebabkan kerajaan yang ada hari ini bertambah bilangan kursinya. Ini kerja yang kalau kita dengar kenyataan dia tadi tak masuk akal. Jadi kalau nak berbohong, kena lihat sisinya. Dia ini berbohong berpandukan kepada kerja yang dia sendiri buat. Inilah kerja yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin. Tinggi sikit kita tawarkan jawatan ini, tinggi sikit tawarkan jawatan ini. Kita lihat kerajaan yang ada hari ini menteri pun jauh lebih kurang, yaitu 30 lebih orang. Dan tidak seperti kerajaan Hamzah Zainuddin dulu. Kerajaan Abbas Sakau ni, yaitu 70 lebih orang menteri. Sampaikan duta khas bertaraf menteri pun ada. Tapi kerajaan yang ada hari ini, kalau nak membuat kerja ini untuk mempertahankan kerajaan yang ada, lebih baik buat 100 menteri. So semua ahli parlimen ini ada jawatan. Tapi apa yang kita buat? Ramai menteri, ramai orang yang jadi ahli parlimen di kerajaan hari ini duduk tidak ada jawatan. Dan tidak ada juga saya lihat ahli parlimen yang duduk dalam kerajaan hari ini dapat jawatan GLC. Jadi bagaimana pula kita tiba-tiba jadi kerajaan yang ada hari ini nak tawarkan jawatan GLC, jawatan kerajaan, jawatan timbalan menteri, jawatan menteri penuh. Sedangkan mereka-mereka ini yang diceritakan dalam dia punya cerita ni tadi, mereka yang mungkin bertaraf adun, bertaraf bekas-bekas adun, tujuannya untuk apa? Bukannya untuk menyokong saja dan akhirnya kerajaan itu. Yang menyokong Datuk Seri Ibrahim hari ini bukan adun. Yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini bukan bekas adun, bukan bekas MP. Adalah ahli parlimen yang menang pada PRU ke-15. Jadi saya dengar je apa yang dia cakap ini. Ini pembohong. Jadi Hamzah Zainuddin, kau spin lah 180 darjah pun, rakyat ketawa. Inilah kerja Hamzah dahulu. Sebab itu kita tengok macam mana ahli-ahli parlimen. Ni dia cakap di sini. Dia cerita yang terakhir itu isu hutang. Mungkin kita boleh bayar, mungkin boleh selesaikan. Ini bukan sahaja isu hutang. Dia siap ugut sekali mereka-mereka yang dilihat ada hutang dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok dahulu satu persatu kata melompat. Akhirnya kita tengok ahli parlimen PKR. Kita tahulah Hamzah. Hamzah tak payah bohong lah. Kita ni duduk dalam Pakatan Harapan dulu. Jadi kita tahu apa yang Hamzah Zainuddin buat. Jadi hari ini apabila kau ulas perkara yang sama, maka rakyat dah nampak. Rakyat hari ini tak bodoh. Jadi saya sarankan kalau betul Hamzah Zainuddin merasakan bahawa itu yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam waktu terdekat ni, baik Hamzah Zainuddin tunjukkan bukti. Dan saya juga merasa kecewa kalau Hamzah Zainuddin tak bawa siapa ada broker yang Hamzah Zainuddin dok cerita ni tukang pergi menjadi broker untuk nak membeli orang-orang ini. Orang-orang ini pada saya juga pengkhianat negara. Kalau kita kenal orang ni, saya harap pihak berkuasa tangkap. Dan orang-orang seperti inilah yang jadi broker ni yang kita tak tahu. Ini perlu disulah kerana menyusahkan rakyat. Rakyat hari ini harap kerajaan yang ada hari ini biar kekal sampai ke habis penggal. Kalau nak tukar pun nanti 5 tahun kita tengok. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dah memang tak bagus, apa salahnya kita tukar dengan cara demokrasi? Bukan kita nak pergi cerita bahawa tiap-tiap hari Hamzah nak menceritakan bahawa mereka sekarang ini sedang nak diambil, nak dibeli ahli-ahli parlimen mereka. Bukan. Saya sebagai rakyat pun lihat, rakyat di luar sana memerhati. Kalau kerajaan yang ada hari ini mengambil 4 ahli parlimen ini berada dalam kerajaan, bermaksud kerajaan yang ada hari ini juga tidak mengikut apa yang telah mereka putuskan, telah mereka luluskan, yaitu RUU Anti Lompat Parti. 4 orang ni kalau dah boleh duduk dalam blok kerajaan, saya rasa kerajaan ini juga akan tumbang kerana pihak pembangkang akan buat pula kerja mereka membeli ahli parlimennya dalam kerajaan kerana mereka sudah pun boleh melakukan hal yang sama. Jadi buat apa kita nak ambil keputusan yang pada saya amat memperbodohkan mereka yang ada dalam kerajaan hari ini. Dan keputusan yang Hamzah cakap ini adalah alasan semata-mata untuk mereka nak menyelamatkan parti dan untuk mereka nak menunjukkan bahawa konon-kononnya berlakulah perkara-perkara ini. So, saya tidak nak ulas panjang-panjang. Kawan-kawan sendiri tahu siapa ada Hamzah Zainuddin ni. Dia adalah kaki pembohong, kaki temberang paling besar dalam politik yang akan menyusahkan rakyat dan negara ini. Dan waktu dia menjadi Menteri KDN, dia gunakan kuasa dia itulah untuk dia mencari ahli-ahli parlimen ni untuk dibawa masuk melalui dengan cara ugut, dengan cara baik, dengan cara jawatan dan sebagainya. So, itu ulasan saya. Sekian, terima kasih.